أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى في الكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada hari yang ke-15 dan memasuki malam yang ke-16. Kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak bagi tahun 1433 Hijri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam kelekaan kita beramal ibadat sepanjang Ramadan, sedar tak sedar tuan-tuan sekalian, pejalan cilik, kita sudah memasuki hari yang ke-16 dan sudah melepasi 15 hari berada pada Ramadan Al-Mubarak. Di mana-mana kita lihat tuan-tuan sekalian, sepanjang Ramadan ini masjid-masjid, surau-surau akan menjadi tumpuan umat Islam untuk melakukan amal ibadat, khususnya melakukan solat tarawih, witir, tadarus Al-Quran dan lain-lain lagi tuan-tuan sekalian, mengambil dan memburu setiap ruang inci yang ada masa dalam bulan Ramadan itu untuk dilakukan amal ibadah bagi mendapat ganjaran demi ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu tuan-tuan sekalian, kita jarang untuk kembali menoleh ke belakang, melihat sejauh mana pencapaian kita di dalam mendapat kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di zaman orang bercakap tentang pencapaian, tuan-tuan sekalian, kita juga harus melihat ke belakang, melihat sejauh mana kita dapat apa yang disebut di dalam sebuah hadis Nabi, hiya Ramadan awwaluhu rahmah. Pada Ramadan itu awalnya didatangkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bertanya diri kita masing-masing, adakah kita ini terhimpun, tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat Allah Ta'ala ataupun tidak? Rahmat ni tuan-tuan sekalian satu perkara yang kita tak nampak. Namun bagi orang-orang yang menghayati, dia akan dapat merasai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi bila mana berada pada bulan Ramadan, satu-satunya bulan yang Allah Ta'ala wujudkan bagi membolehkan setiap manusia Muslim itu menuju ke suatu tahap yang lebih baik, yakni apa yang dipanggil sebagai insan yang bertakwa. Seperti mana juga rahmat takwa juga satu perkara yang senang disebut, namun kita tidak dapat
merasai sifat takwa itu, seandainya kita tidak menghayati dan kita tidak menghitung, menghisap, membuat kaji balik, apakah puasa yang kita jalani sepanjang hari, yang hari ini memasuki hari yang ke-15 malam ke-16, apakah ia memiliki sifat-sifat takwa yang nak dijana daripada ibadat Ramadan, menerusi pencapaian kita di dalam puasa yang telah kita lakukan. Lebih-lebih lagi kalau kita melihat ke belakang, melihat sejak mula kita puasa sampai ke hari ini, daripada start mula kita balik, kita berpuasa, sebab syarat wajib, syarat sah puasa tu tuan-tuan sekalian ialah balik. Selain daripada Islam, balik. Start daripada balik tuan-tuan sekalian sampai hari ini, adakah kita dapat sifat takwa tuan-tuan sekalian yang nak dijana oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ibadat puasa? Bagaimana kita menentukan kita orang yang dapat rahmat dan sifat takwa ini? Apakah kayu ukur ataupun apakah tips? Apakah perencah respi yang dapat kita lihat, yang dapat dijadikan kayu ukur sama ada kita dapat sifat takwa ataupun tidak, sama ada kita dapat rahmat ataupun tidak? Rahmat Allah Ta'ala itu tidak hanya terhad kepada awal Ramadan. Rahmat itu akan berterusan sampai bila-bila. Sampai bila-bila, bukan setakat dalam Ramadan. Keluar daripada bulan Ramadan pun terus rahmat itu kita nak sentiasa menyelubungi kita, tuan-tuan sekalian. Maka amalan-amalan baik yang terpuji, amalan-amalan baik yang diamalkan sepanjang Ramadan itu, seandainya terus kita pupuk dan kita hayati pada bulan-bulan yang lain setelah kita keluar daripada bulan Ramadan ini, tuan-tuan sekalian, maka itulah antara pertanda orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua perkara. Sebab tu dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan sekalian, seringkali kita dengar orang mengatakan bulan Ramadan bulan ibadat. Kita dengar dalam TV penceramah, tuan-tuan sekalian, radio penceramah menyebut bulan Ramadan bulan ibadat. Sebab tu kita tengok di mana-mana saja umat Islam akan mengunjungi masjid surau. Bahkan tak cukup didirikan khemah, dan kita rasakan macam suatu pesta ibadat. Waktu berbukanya, tuan-tuan sekalian, kita ramai-ramai datang, seronok tuan sekalian tengok berbuka beramai-ramai, ukhuwah kita terjalin dengan baik sesama kita. Tuan-tuan sekalian, apakah sifat seperti itu dapat kita perpanjangkan apabila kita keluar daripada bulan yang mulia ini? Tuan-tuan sekalian, seandainya kita tidak dapat meneruskan segala bentuk amalan yang baik dalam bulan Ramadan, tak dapat kita teruskan pada bulan yang lain, kemungkinan besar kita daripada orang yang tidak panjang rahmat, tuan-tuan sekalian, daripada rahmat Ramadan yang sama-sama kita lalui. Pada bulan Ramadan ini, tuan-tuan sekalian, kita datang surau masjid atas alasan kita nak berterawih. Memanglah sebab bulan lain tak ada terawih, bulan Ramadan saja ada terawih. Kita pun datanglah, tuan-tuan sekalian. Bagaimana pun, tuan sekalian, kita datang ke surau masjid dalam bulan Ramadan, kita bersolat jemaah. Ya Allah Ta'ala sentiasa janji tak pernah kurang tawaran, offer Allah Ta'ala. Ganjaran 27 kali ganda darjah bagi orang-orang yang bersolat jamaah. Sentiasa terbuka di sepanjang tahun, tidak hanya pada bulan Ramadan. Bukan hanya bulan Ramadan, tetapi mengapa kita hanya fokus kepada bulan Ramadan? Kita tidak teruskan pada bulan-bulan yang berikutnya. Tuan-tuan sekalian,
Saya antara tenaga pengajar tetap di surau ini. Dah masuk tahunnya ke-12, ke-13 dah. Saya mengajar di surau ini, tuan-tuan sekalian. Daripada tahun 2004 sampai hari ini, tuan-tuan kira lah, berapa lama dah saya mengajar sini. Tuan-tuan sekalian. Kalau, tuan-tuan sekalian, ahli jemaah surau ni, saya kira, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tak kenal saya tu, tuan-tuan sekalian saja sangatlah. Kalau ahli jemaah surau tetap ni tak kenal saya saja sangat. Tetapi malam ni saya perhatikan ada antara wajah-wajah yang saya tak pernah kenal. Saya tak pernah lihat. Batang hidung yang saya tak pernah tengok sebelum daripada ni. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, ahlan wa salam. Tuan-tuan sekalian, selamat datang ke Surau Ad-Diniyah. Kita mengharapkan semoga kedatangan itu bukan hanya untuk bulan Ramadan. Kita harap kedatangan itu akan berterusan sehingga keluar daripada bulan Ramadan. Kita nak juga supaya rahmat Ramadan itu dapat kita hayati terus pada bulan-bulan yang berikut sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan insya-Allah di tahun yang akan datang. Kita tidak nak, tuan-tuan sekalian, kalau kita ni hanya seperti kata setengah orang, tuan sekalian, kerja sehari makan seminggu. Kita tak nak begitu. Ada jenis manusia, tuan sekalian, kerja sehari makan seminggu. Lagi tak habis, lagi itulah, tuan-tuan sekalian. Itu jenis ular sawa. Ular sawa bila dia telah anak lembu, tuan-tuan sekalian, lagi tak habis bangkai lembu dalam perut dia, lagi itulah dia tak cari makanan baru. Habis makanan dalam perut dia, dah lapar dah, baru dia merayak cari makanan baru. Itu jenis prinsip ular sawa, tuan-tuan sekalian. Adakah kita sama dengan ular sawa? Beramal ibadat ni hanya sebulan dalam setahun, tuan-tuan sekalian. Sedangkan kita di surau ni, tuan sekalian, kalau kita nak pupuk, tuan-tuan sekalian, pahala, ya Allah, cukup banyak, tuan sekalian. Selain daripada jemaah 27 ganjaran pahala, ada kuliah, ada majlis ilmu, bermacam-macam ustaz datang mengajar. Kalau kita nak belajar ilmu hadis, ada ustaz yang mengajar hadis. Kalau kita nak belajar ilmu tafsir, ada ustaz mengajar tafsir, mengajar fiqh, mengajar tajwid, macam-macam, tuan sekalian. Tapi kita, tuan sekalian, kadang-kadang tak datang. Yang datang hak biasa dah tu. Kalau 10 orang tu lah. Hak lain tak datang. Sedangkan menuntut ilmu wajib, talabul ilmi faridah ala kulli muslimi wal muslimat minal mahdi ila lahdi. Dalam buayan, tuan-tuan, sampai ke liang lahat, fardu bagi orang perempuan, lelaki, muslimin muslimat. Ini tidak ada terkecuali. Tuan-tuan sekalian, memang betul, tuan-tuan sekalian, saya tiap-tiap bulan datang sini, tuan-tuan sekalian. Minta maaf lah, kalau yang perempuan, kalau yang muslimat, tuan-tuan sekalian, kalau tak bunyi suara ustaz memang tak nampak mata hidung. Bunyi suara ustaz adalah 2 orang. Dekat-dekat nak habis, datang lagi 2 orang, jadi 4 orang. Gitulah, tuan-tuan sekalian, tiap-tiap bulan. Jadi kita nak supaya, tuan sekalian, budaya mengaji, belajar secara percuma. Saya fahamkan tidak ada bayaran dikenakan. Tidak ada bayaran. Kita jadikan diri kita ni orang yang gemar kepada ilmu. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'ah, au muhibban, falam takunu fatuhlika. Jadilah kamu orang yang berilmu, ada pengetahuan. Kita bukan lahir daripada perut mak terus panggil ustaz, perut terus panggil tok guru, tuan guru, tak ada. Kita lahir jahil, tuan-tuan sekalian, tak ada ilmu. Maka kita kena belajar untuk dapat ilmu. Tuan-tuan sekalian, kena belajar untuk dapat ilmu. Kita ni, tuan sekalian, nak mati pun kita nak pada ilmu. Walaupun soalan tu soalan bocor, tapi kena ada ilmu. Ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma iman. Tuan-tuan sekalian, semua tu soalan bocor lama dah. Wa ma qiblatuka tu soalan bocor lama dah. Tapi kita tak akan jawab kalau kita tak akan dapat jawab kalau kita tidak berilmu. Nak mati pun kena ada ilmu, nak hidup lagi-lagi kena ada ilmu. Maka kena datang belajar. Tuan-tuan sekalian, di mana-mana pun kena datang belajar. Pengajaran secara percuma, tak ambil yuran apa pun, tak ambil bayaran apa pun. Datang bawa telinga je. Tuan-tuan sekalian, kenapa kita tidak boleh biarkan diri kita dalam kejahilan sampai mati? Jangan. Tuan-tuan sekalian, dan berkata Imam Al-Ghazali, seorang itu akan dianggap alim selama mana dia belajar. Imam Al-Ghazali kata seorang itu dia anggap alim selama mana dia belajar. Bila dia berhenti belajar, tak ada lagi alim dia. Kena belajar, tuan-tuan sekalian. Kalau kita tak belajar, tuan-tuan sekalian, bahaya.
Kita tak tahu apa tuan-tuan sekalian yang harus kita buat kalau kita tidak belajar. Kadang-kadang tuan sekalian, ilmu agama tuan sekalian, orang kadang-kadang ambil tak kisah. Orang belajar ilmu-ilmu keduniaan pasal nak cari makan. Ilmu agama ni orang tak kisah tuan-tuan sekalian. Tak. Ilmu agama penting. Saya baca dalam satu tuan-tuan sekalian, dalam satu satu statement, kenyataan akhbar. Kadar anak tidak sah taraf dalam negara kita tuan sekalian hari ini dilaporkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara mencecah 234,000 lebih. Mencecah 234,724 orang, tak silap saya begitu. Ya Allah tuan-tuan sekalian, mengapa berlaku begitu sekali? Tuan-tuan sekalian, gejala sosial dalam masyarakat kita kerana nipis pemahaman agama. Terlalu nipis pemahaman agama. Maka oleh kerana itu, sama ada kanak-kanak kita ajar dengan agama, kita orang tua pun kena turut sama datang belajar agama. Tuan-tuan sekalian, jadi kita jangan harapkan hanya golongan tertentu saja yang mempelajari agama, tetapi kita juga tidak boleh terus berada dalam belenggu kejahilan, dan mesti kita kena ambil peluang setiap ruang yang ada untuk belajar agama. Dan bukan tuan-tuan sekalian hanya kita belajar perkara-perkara basic, perkara-perkara asas saja, tetapi tidak terus kepada perkara-perkara yang sepatutnya kita faham dan kita tahu mengenai dengan agama kita. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi rahmat yang saya sebutkan tadi terbentang di harapan kita seandainya kita mengambil peluang, tuan-tuan sekalian, bukan hanya untuk bulan Ramadan, tapi bulan-bulan yang lain, bulan-bulan yang berikutnya ni masa akan datang. Keampunan Allah Ta'ala juga terbentang. Wa awsatuhul maghfirah. Allah Ta'ala membuka keampunan bagi sesiapa kalangan hamba yang menuntut keampunan daripada Allah Ta'ala dalam Ramadan ini. Di penghujungnya janji daripada Allah Ta'ala ialah pembebasan daripada api neraka Allah Ta'ala. Tentunya jawapannya ialah kita dijanjikan dengan ganjaran syurga. Syurga ni tuan-tuan sekalian, kalau tanya siapa pun nak, tak ada siapa pun tak nak pada syurga. Tanya orang gila pun nak syurga tuan-tuan. Itu dia, syurga tak ada siapa yang nak, tak ada siapa yang tak nak. Syurga itu ada berbagai-bagai nama. Ada berbagai-bagai nama, tingkatan-tingkatan yang berbagai-bagai tuan-tuan sekalian. Indah. Nabi kata sejauh mana kamu bayangkan keindahan syurga, maka syurga itu lebih indah daripada apa yang kamu mimpikan, apa yang kamu bayangkan, kata Nabi. Itu syurga tuan sekalian. Dalam syurga tuan-tuan sekalian, saya nak sebut sebagai suatu maklumat, berkongsi maklumat kepada tuan-tuan sekalian yang kita semua ni memang nak pada syurga. Cumanya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, am hasibtun an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira-ngira, menghisap, menghitung semudah itu kamu nak masuk syurga Allah Ta'ala? Seperti mana kita bawa kunci, kita masuk dalam lubang kunci, kita putar tolak daun pintu. Tuan-tuan sekalian, semudah itukah kita nak masuk syurga Allah Ta'ala? Tak semudah itu syurga Allah Ta'ala nak kita masuki tuan sekalian. Payah. Walamma ya'tikum mafalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra. Kamu akan diuji oleh Allah Ta'ala. Kalau orang-orang dahulu diuji sehingga tuan sekalian bergoncang imannya, sehingga hampir tuan sekalian terpisah antara roh dan jasad, ujian demi ujian yang mereka terima. Termasuklah dimaklumkan oleh pengurusi kita tadi, sahabat-sahabat kita, saudara kita seagama di Myanmar, Rohingya, tuan-tuan sekalian, menghadapi ancaman yang begitu dahsyat sekali ujiannya. Kita di tempat kita ni belum lagi diuji ke tahap yang seperti itu. Cuma kita diuji dengan bazar Ramadan saja tuan-tuan. Bazar Ramadan pun tak lulus dah banyak tuan-tuan sekalian. Setakat ini tuan-tuan sekalian, cuba kita tanya diri kita, berapa dah habis duit untuk bazar Ramadan? Kerana nafsu sarakah tuan-tuan sekalian, kerana nafsu untuk makan dan minum tanpa batasan tuan-tuan sekalian. Kalau perkara makan minum pun kadang-kadang kita tak lepas tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak pada ujian yang lebih besar lagi untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang syurga itu Nabi kata seperti sebuah taman, yakni syurga itu ialah sebuah taman. Sebut kata taman ni, bayangkanlah tuan-tuan sekalian,
indah, cantik, lawa, menyeronokkan, mengembirakan. Makanan, minuman ahli syurga. Oi, tuan-tuan sekalian, makanan terdiri pada walahmi tayrin, daging yang lazat, buah-buahan, akarnya menjulang ke atas, buahnya menjunam ke bumi. Ahli syurga berjalan sambil berjalan petik begitu je, semua buah ada. Nak makan buah apa semua ada, anggur, apple, mempelem, tuan-tuan sekalian, jambu, tuan-tuan sekalian, belimbing, buah hulu pun ada. Tuan-tuan sekalian, semua ada dalam syurga, boleh makan. Ini nikmat yang dijanjikan oleh Ta'ala dalam syurga, tuan-tuan sekalian. Indahnya makanan, minuman, tuan-tuan sekalian, yang kita selalu sebut, minuman dalam syurga, tuan-tuan sekalian. Tak payah lagi kita kacau dalam cawan, dalam jak. Tak payah lagi dah. Allah Ta'ala alirkan menerusi sungai-sungai yang terdiri pada sungai-sungai minuman yang lazat. Antaranya al-ma'u mimma'in, air yang putih, jernih, bersih. Tuan-tuan sekalian, bak kristal, mineral water. Tuan-tuan sekalian, bersih. Boleh minum, tuan-tuan sekalian, dalam syurga. Air mineral melalui sungai. Al-ma'u min labanin, air susu. Kita tak dapat bayang bagaimana air susu, tuan-tuan sekalian. Sebab kita duduk biasa minum dalam cawan, dalam gelas. Kan? Bagaimana air susu boleh mengalir dalam sungai? Cuba kita bayang, air susu nak mengalir dalam sungai. Kalau teh susu bolehlah bayang. Pergi Sungai Kelang waktu hujan, tuan-tuan sekalian. Dapatlah bayang bagaimana teh susu, tuan-tuan sekalian. Air susu mengalir. Tuan-tuan sekalian. Al-ma'u khamrin lazzatin lisyaribi. Air arak yang halal, lazat diminum, tuan-tuan sekalian, dalam syurga. Dalam dunia air arak haram. Arak haram. Innamal khamru wal maisi wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Arak mula-mula sekali diletakkan di teratas sekali. Amalan syaitan yang wajib dibuang, dijauhi, tuan-tuan sekalian. Dalam syurga boleh minum. Al-ma'u min asalim musaffa, madu lebah yang mengalir di dalam sungai, tuan sekalian, menjadi minuman ahli-ahli syurga dengan menggunakan piala, tuan sekalian, digunakan untuk cedok air minuman dalam syurga. Tak kiralah piala emas ke, piala perak ke, piala gangsa ke, tuan sekalian. Dalam dunia kita hari ni piala tak cukup, berebut, tuan sekalian. Besok tuan sekalian akan bertemu, tuan sekalian, antara musuh tradisi merebut piala dunia badminton antara Datuk Lee Chong Wei dengan Lindan, tuan-tuan sekalian. Tu dia. Kerana nak rebut piala dalam dunia berebut. Tapi dalam syurga piala digunakan untuk minum, untuk jadikan bekas mencedok air minuman. Kita atas dunia piala tak cukup. Pasal apa tak cukup? Piala dibawa habis ke Terengganu. Kerana Terengganu Johan Sukma, tuan-tuan sekalian. Itu dia. Jadi dalam syurga cukup indah. Tuhan cerita, Tuhan gambarkan kepada kita sebagai satu tarikan. Orang yang berjaya mengharungi Ramadan, terbebas daripada api neraka, itqum minan nar. Jawapannya ialah mereka mendapat ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Keikhlasan yang menjadi teras kepada ibadat puasa, mengharapkan redha Allah Ta'ala itu, maka janjinya ialah, tuan-tuan sekalian, ialah keampunan, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap dosa-dosa yang dilakukan pada masa-masa yang telah lalu. Tapi tuan-tuan sekalian, ini satu perkara yang saya pun kadang-kadang, tuan sekalian, tak nak sebut, dah jadi tugas kerja kita sebut. Kadang-kadang benda tu, tuan sekalian, tak menjadi, tu istilah dia, tak menjadi. Memanglah pada bulan Ramadan ni memang orang datang untuk bersolat tarawih kat surau masjid. Tapi bila habis bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian, tak ada lagi, tuan sekalian, apa yang kita saksikan sepanjang bulan Ramadan ini tak ada lagi dah. Mereka kembali semula, tuan sekalian, sepi, tidak lagi datang ke surau-surau masjid seperti mana sebelum daripada ini pada masa bulan Ramadan. Kita pun, tuan sekalian, tak tahu apa sebab, tuan sekalian, orang kita ni, tuan sekalian, orang Islam kita ni hanya beribadat sebulan dalam setahun, tuan sekalian, tidak teruskan pada bulan-bulan yang berikutnya. Ini benda. Sedangkan Nabi SAW sebut kepada kita, tuan sekalian, antara ciri-ciri sifat
orang-orang yang mendapat takwa daripada Ramadan dan daripada mana-mana lah yang mendapat sifat takwa itu, tuan-tuan sekalian, antaranya Nabi sebut di dalam sebuah hadis yang panjang, dan saya tak akan panjangkan tuan-tuan sekalian perbincangan pada malam ini, kerana kita tuan-tuan sekalian buat di tengah-tengah antara empat dengan 4 tarawih. Kita ada lagi 4 tarawih nak habiskan tuan sekalian. Saya tak akan panjangkan sebab saya biasanya tuan sekalian selepas 8 tarawih baru saya buat tazkirah. Tuan sekalian, masa tak boleh panjang lah. Tuan-tuan nak ada, tuan-tuan nak lagi 4 rakaat tarawih. Jadi saya memang tak boleh panjangkan. Tuan sekalian, maknanya kalau biasa saya buat 1 jam, malam ni tuan sekalian mungkin 2 jam cukup lah. Tuan-tuan sekalian, kan? Tak boleh panjang-panjang. Begitu maksudnya. Nabi sebut secara ringkasnya, saya nak sebut, Nabi kata ada 7 ciri sifat orang-orang yang bertakwa kalau kita nak ukur diri kita masing-masing. Nabi kata sab'atu yuzilluhumullah yaumal qiyamah fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Nabi kata ada 7 sifat golongan mereka-mereka yang beriman, yang bertakwa, tuan-tuan sekalian, yang akan dilindungi oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, hari yang tidak ada sebarang perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Tuan-tuan sekalian, saya sebut antara yang terpenting saja, tuan-tuan sekalian. Yang pertama, al-imamul adil, orang yang jadi imam, menjadi ketua, menjadi pemimpin, tuntutan kepada keadilan, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, wasyabun nasya'an fi ibadati rabbi, orang yang meletakkan dirinya sentiasa dalam beribadah kepada Allah Ta'ala di sepanjang masa, bukan hanya bulan Ramadan, tetapi bulan-bulan lain pun mereka tetap, tuan-tuan sekalian, beribadah kepada Ta'ala seperti mana biasa. Yang ketiga, warajulun, Nabi sebut direct orang muda, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang muda yang tidak liar hatinya dengan masjid surau. Ini satu perkara yang payah. Selalunya tuan-tuan sekalian, orang muda ni payah nak datang masjid surau. Yang selalu datang siapa dia? Yang selalu datang hak sonjo-sonjo, POP, puak orang pencing. Orang kata kalau makan mi pun, gigit mi pun tak putus dah. Pakai apa? Gigi palsu, pelkat, poliden. Hak tu tuan-tuan sekalian, dia datang surau masjid. Tapi kalau ada orang muda, inilah tuan-tuan sekalian, Nabi kata yang terbaik sekali, yang tidak liar dengan masjid. Pasal orang muda ni payah liar dengan masjid, tuan-tuan sekalian, payah liar dia dengan masjid. Tapi kalau dia tak liar dengan masjid, orang muda lah antara tersenarai di antara 7 golongan yang mendapat sifat takwa yang dilindungi oleh Allah Ta'ala sekalian pada hari yang amat dahsyat, di pada mahsyar, tuan-tuan sekalian. Orang muda Nabi sebut. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, orang yang berkasih, orang yang bersahabat, membina hubungan kerana Allah Ta'ala, waftaraqa alaihi, berpisah juga kerana Allah Ta'ala. Kita tanya diri kita, antara saya dengan awak, kita berkawan, kita bersahabat, kita berkasih, kita bercinta, tuan-tuan sekalian, atas rasa apa? Atas rasa Islam, atas rasa agama, atas rasa kecintaan kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, kita tanya. Dan kalau kita takdir oleh Allah Ta'ala berpisah, atas rasa apa kita berpisah? Apa kita berpisah atas rasa prinsip Islam, ataupun kita berpisah atas rasa kebencian? Tuan-tuan sekalian, ini kita kena tanya diri kita masing-masing. Itu dia. Yang seterusnya, warajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni aqafullah, orang yang diajak diseru melakukan perkara maksiat, dia menolak dengan tolak dengan alasannya, tuan-tuan sekalian, ia takut kepada Allah Ta'ala. Yang ke-6, tuan-tuan sekalian, warajulun tasaddaqa aqfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminuhu, orang yang gemar bersedekah, tuan-tuan sekalian, sedekahnya itu, tuan-tuan sekalian, semata-mata kerana Ta'ala diikhlaskan, disembunyikan, seolah-olah tangan kanan yang memberi, tangan kirinya tidak menyedari. Sedekah ada dua, tuan-tuan sekalian, ada sedekah biasa, ada sedekah jariah. Sedekah biasa ni biasalah, bulan Ramadan kita hantar makanan untuk berbuka, untuk moreh, tuan-tuan sekalian, dapat pahala. Tuan-tuan sekalian, bagi apa? Bagi pakaian, bagi duit, tuan-tuan sekalian, untuk perbelanjaan Ramadan, tuan-tuan sekalian. Kalau kat Terengganu sehari dua ni bagi air zam-zam dengan buah kurma, tuan-tuan sekalian,
bagi satu beg seorang, tuan-tuan sekalian. Sedekah ke apa ke, wallahu alam. Kita pun tak tahu apa maksud dia, tuan-tuan sekalian. Kalau sedekah, alhamdulillah lah, kita anggap sebagai sedekah baik begitu. Saudara dihormati dan dikasih sekalian, sedekah itu penting. Satu sedekah biasa, satu lagi dia panggil sedekah jariah. Dalam bulan puasa ni Allah Ta'ala akan upgrade sedekah itu sekalian. Tu dia. Meningkatkan lagi ganjaran pahala sedekah. Jadi tuan-tuan sekalian, pada bulan Ramadan, perbanyakkan sedekah kita. Dengan apa cara sekalipun, kalau kita tak dapat sedekah duit, sedekahlah tuan-tuan sekalian, benda lain. Termasuk saya kata makanan, minuman. Kalau tak ada sangat kita ni, susah sangat. Makanan pun tak ada, minuman pun tak ada. Nabi kata senyum pun boleh jadi sedekah. Jumpa dengan kawan-kawan kita simpan jalan ke mana ke, bagi senyuman. Tuan-tuan sekalian, jadi sedekah, dapat pahala. Tapi bagi senyuman pun tengoklah pula tu sekalian. Nak bagi senyum pun tengok juga. Kalau tak ada orang duk senyum tu, tuan-tuan sekalian, tu bukan orang panggil tuan-tuan nak dapat sedekah. Itu putus waya namanya. Tuan-tuan sekalian, tengoklah apa yang patut sedekah, tuan-tuan sekalian. Sedekah jariah, pahala berpanjangan. Oh ya Allah, tuan-tuan sekalian, di sini kita ada sekolah kita. Sekolah hafaz, sekolah tahfiz. Anak-anak kita tu sekalian diajar, dididik, menghafaz Al-Quran. Mudah-mudahan nanti dia akan jadi guru-guru Al-Quran, menghayati beramal dengan Al-Quran. Kita bagi sumbangan untuk madrasah kita, tuan-tuan sekalian. Daripada sumbangan tadi sekalian akan melahirkan para ulama-ulama yang satu ketika nanti akan meneruskan, tuan-tuan sekalian, penyebaran ilmu agama Allah Ta'ala, ilmu Al-Quran, tuan-tuan sekalian. Pahalanya akan berpanjangan sampai bila-bila. Termasuk juga membantu golongan pelajar yang nak mengaji, yang nak belajar agama, yang terhimpun dalam asnaf fisabilillah, tuan-tuan sekalian. Banyak peluang terbuka. Bulan Ramadan ni saya tahu macam-macam orang datang. Nak buat sekolah ada, sekolah tahfiz ada, tuan-tuan sekalian. Nak mengaji agama pun ada, tuan-tuan sekalian. Cuma tinggal lagi kadang-kadang orang tanya saya, mana lebih aula, mana lebih utama daripada antara sedekah-sedekah ni sekalian. Saya berpendapat membantu golongan nak mengaji agama ni, tuan-tuan sekalian, lebih aula lagi. Kerana apa? Perintah Allah Ta'ala dalam Quran adalah ada segolongan kalangan kamu yang keluar daripada kampung pergi mengaji agama, kembali untuk memahamkan mengenai dengan agama, bagi menghapuskan kejahilan, bagi menghapuskan kejahilan dalam sesebuah masyarakat itu. Maksud daripada satu firman Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah sekalian, bila ada orang yang datang nak menuntut, bila ada orang datang nak menuntut agama, nak pergi menuntut agama, kita bagi sumbangan atau RM10 sekalipun. Dengan bantuan kita tadi, beliau mengaji agama, balik kampung semula mengajar agama, orang reti agama, orang lain datang belajar dengan dia, jadi pula guru pula, mengajar orang lain pula, tuan sekalian. Berlapis-lapis, tuan-tuan sekalian, daripada sumbangan kita RM10, pahalanya akan terus mencurah-curah kepada kita. Ribuan tahun kita meninggal dunia, pahalanya tidak akan terhenti, tuan-tuan sekalian. Pahalanya tidak akan putus. Tidak sama seperti pahala biasa, tuan-tuan sekalian, tapi pahala sedekah jariah ni akan berpanjangan sampai bila-bila. Cuma tinggal lagi, kadang-kadang kita tak tahu siapa orangnya. Siapa orangnya. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, bersama-sama saya pada malam ini, saya bawa tuan sekalian seorang pelajar yang sedang mengaji di Azhar University dalam bidang perundangan syariah, tuan-tuan sekalian, di mana beliau seorang pelajar yang datang dari sebuah keluarga yang amat sederhana, bukan orang senang, sedang mengaji di Azhar University, tuan-tuan sekalian. Masuk tahun yang kedua, beliau tidak dapat meneruskan pengajian setahun sudah kerana diserang oleh satu penyakit, tuan-tuan sekalian. Dan beliau terpaksa kembali ke kampung untuk berubat, tuan-tuan sekalian. Penyakit, tuan-tuan sekalian, yang melanda beliau ialah satu penyakit yang luar biasa, penyakit saraf, penyakit yang mengganggu, tuan-tuan sekalian, konsentrasi dia terhadap pelajaran dia, tuan-tuan sekalian. Di mana penyakit itu sekalian saya nak sebut pun payah. Kalau penyakit biasa tu senang saya sebut. Lemah jantung, gaut darah tinggi tu senang sebut. Ni penyakit nak sebut pun payah, tuan-tuan sekalian. Nama penyakit itu ialah Guillain-Barré Syndrome, GBS. Tuan-tuan pun tak pernah dengar, saya pun pertama kali, tuan-tuan sekalian. GBS, Guillain-Barré Syndrome, sejenis penyakit saraf yang kemungkinan membawa kepada lumpuh, tuan-tuan sekalian.
Tetapi alhamdulillah, walaupun hospital di Mesir tuan-tuan sekalian mengeluarkan ini medical report daripada pihak hospital di Mesir tuan-tuan sekalian, ini dia medical report daripada pihak hospital di Mesir yang ditandatangani oleh dia punya deputy director Profesor Dr. Hisham Adil tuan-tuan sekalian. Beliau tidak sembuh di sana, balik ke kampung, buat rawatan pula di hospital Kuala Terengganu Nur Zairah, unit neurologi, membuat laporan tuan-tuan sekalian terhadap penyakit dia. Tetapi akhirnya beliau sembuh dengan kehendak Allah Ta'ala melalui perubatan Islam Asy-Syifa tuan-tuan sekalian. Setahun lamanya mengambil masa berubat dan hampir tuan-tuan sekalian sepenuhnya sembuh dan telah kembali menyambung pengajian semula di Mesir pada bulan Mei yang lalu tuan-tuan sekalian. Pada bulan Mei yang lalu. Seorang pelajar yang pintar tuan-tuan sekalian berasaskan kepada pencapaian dia, ada perakuan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkenaan tuan-tuan sekalian. Pencapaian dia dalam sijil tinggi agama STAM tuan-tuan sekalian, memang tuan-tuan boleh tengok resume dia ni, maklumat tuan-tuan sekalian, ajaib jidam mumtaz tuan-tuan sekalian. Seorang pelajar yang memang pintar lah, seorang pelajar yang Tuhan bagi dia kelebihan tuan-tuan sekalian, dapat mempelajari setiap apa yang dia ajar itu dengan baik tuan-tuan sekalian. Tapi oleh kerana beliau sakit tuan sekalian, beliau tak dapat meneruskan pengajian setahun lamanya, dan akan insya-Allah tuan sekalian kembali semula selepas habis cuti ini tuan sekalian, yang ini kemungkinan dalam bulan 9 ataupun bulan 10. Apa yang malangnya, sebagai anak negeri Terengganu tuan sekalian, negeri yang kaya dengan minyak dan gas, yang sepatutnya dibantu ditolong oleh pihak berkuasa kerajaan dengan sumbangan zakat, dengan bantuan kerajaan negeri, permohonan beliau melalui agensi kerajaan ditolak mentah oleh pihak berkuasa kerajaan negeri tuan sekalian. Yayasan Terengganu menolak permohonan untuk dapat derma siswa pengajian pengajian dia daripada pinjaman Sultan Ismail Sudir Shah atau sekali ditolak oleh kerajaan negeri, dan beliau memohon zakat dengan pihak Maidan Majlis Agama Islam Terengganu. Zakat pun tak diberi juga tuan, tak dapat apa-apa tuan sekalian. Satu yang sangat menyedihkan kita tuan sekalian. Sebaliknya tuan sekalian, 8 orang pelajar tuan sekalian, pelajar yang bersih-bersih tuan sekalian, pelajar yang bersih-bersih telah ditamatkan bantuan tuan sekalian, dan ada di antaranya terkapai-kapai. Ada 6-8 bulan lagi nak habis mengaji, ditarik tuan sekalian bantuan kerana pelajar itu bersih, bukan pelajar kotor tuan sekalian, kerana pelajar itu bersih tuan sekalian. Ini pelajar Terengganu ni, mengapa berlaku begitu? Saya nak sebut pun malah lah tuan sekalian. Tuan sekalian, apa yang pastinya tuan-tuan duk baca dalam surat khabar, kerajaan Terengganu lebih sayang kepada rimau daripada anak-anak pelajar-pelajar kita tuan-tuan sekalian. Rimau diberi makan sampai RM400 sehari seekor rimau tuan-tuan sekalian. Sedangkan anak-anak kita yang sedang belajar agama terkapai-kapai tidak diberi bantuan tuan-tuan sekalian. Itu dia. Jadi orang tanya saya, Ustaz, budak tu duduk mana? Bolehkah tengok dia? Bolehkah kenal dia? Kita nak beri bantuan, kalau dia ada tentunya lebih baik, lebih terasa lagi. Kan? Ada bersama dengan saya bawa dia malam ini. Nama dia Nur Ahmad Hakim bin Muhammad Nur, daripada Teluk Ketapang Rumah Murah 100 Teluk Ketapang Kuala Terengganu, dengan dia punya nombor akaun bank pun ada di sini kalau tuan-tuan nak masuk ke dalam akaun bank. Jadi kalau tuan-tuan nak kenal dia, saya minta sahabat saya ataupun adinda saya Nur Ahmad Hakim Muhammad Nur, seorang pelajar yang saya sebutkan tadi tuan sekalian, untuk bangun dan tuan sekalian boleh tengok dia insya-Allah. Bangun Hakim. Itu dia tuan sekalian. Itu dia. Insya-Allah akan menyambung lagi pengajian ke Azhar University selepas habis cuti ini tuan sekalian. Jadi itu peluang yang saya buka kepada tuan-tuan sekalian untuk menyumbang ke dalam sedekahun jariah tuan-tuan sekalian. Ada terbentang di harapan kita tuan-tuan sekalian. Yang terakhirnya warujulun tasaddaq warujulun zakarallah khalian fafadat ainahu, orang yang bertafakur memikir kebesaran Allah Taala juga tergolong di antara 7 golongan yang berjaya tuan sekalian, yang kita sifatkan orang yang mendapat sifat takwa, yang mudah-mudahan akan terjana daripada Ramadan al-Mubarak yang mulia ini. Saya tuan-tuan sekalian nak berhenti setakat itu dulu kerana kita ada lagi tarawih tuan-tuan sekalian, dan saya sebagai tenaga pengajar tetap di sini. Mungkin tuan-tuan lelaki perempuan muslimin muslimat ada pernah terasa hati dengan saya kerana saya mungkin pernah menyentuh perasaan tuan-tuan sekalian, maka malam ini saya minta ampun dan minta maaf bersama dengan kita akan menyambut Idul Fitri tuan-tuan sekalian. Jadi jangan simpan dendam di hati. Hati saya pun tak berdendam dengan tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan jangan berdendam di hati. Malam ni kita kira kosong-kosong. Start mula lepas raya ni pula tuan-tuan sekalian.
Nah, kalau kita nak buat pula pun tunggu start mula lepas raya pula. Malam ni tuan-tuan sekalian, kita bermaaf-maafan antara saya dengan tuan-tuan sekalian kerana saya akan datang lagi selepas raya. Belum raya tak datang dah tuan-tuan sekalian. Itu dah setakat tu dululah apa yang dapat saya sampaikan pada malam ini sekalian. Tak boleh nak terlalu panjang-panjang sangat kerana kita masih lagi nak bertarawih tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.